Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kisah perang Uhud. Iaitulah peperangan untuk membalas dendam yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah. Setelah Abu Jahal mati dibunuh dan beberapa pemimpin mati dibunuh, mereka melantik Abu Sufyan menjadi pemimpin mereka. Di mana anak-anak pemimpin-pemimpin yang dibunuh ini mendesak Abu Sufyan supaya menggunakan segala duit, harta yang dibawa daripada Syam yang diselamatkan hendaklah digunakan untuk bala tentera membalas dendam kematian ayah-ayah mereka dalam perang Badar. Lalu mereka membentuk bala tentera. Dalam masa setahun, sejumlah 3,000 bala tentera yang lengkap bersenjata dan bekalan telah berjaya dikumpulkan. 3,000 orang lengkap dengan senjata, dengan alat-alat perang di zaman itu. Pedang, panah, tombak, lembing, topi besi, baju rantai, kuda dan unta. Dalam gerakan tersebut juga mereka merancang untuk membawa 15 orang wanita sebagai pemberi galakan kepada orang-orang lelaki untuk berperang. Dibawa bersama perempuan-perempuan penyanyi dan penyair-penyair untuk membangkitkan semangat tentera musyrikin kafir yang berperang itu. Kelengkapan perang mereka terdiri dari 3,000 ekor unta, 200 ekor kuda penyerang dan 700 baju rantai. Baju rantai macam kereta perisai pada hari ini. Abu Sufyan bin Harb telah dilantik sebagai panglima tertinggi yang menjadi pemerintah tentera. Abu Sufyan masa itu dia kafir. Ini cerita masa dia kafir. Kita akan baca kisahnya, dia akan masuk Islam akhirnya. Khalid Al-Walid masa kafir lagi ni. Seorang panglima yang handal sebagai ketua tentera berkuda. Dengan dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Anak Abu Jahal sendiri ini pun akhirnya masuk Islam. Kita akan baca kisahnya. Dan bendera diserah kepada Bani Abdul Dar. Setelah itu mereka bertolak menuju Madinah. Setelah siap bala tentera dan senjata kelengkapannya, mereka bertolak ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berita Al-Abbas bin Abdul Muttalib memerhati setiap gerak langkah orang musyrikin dan kemudiannya menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui orang kepercayaannya. Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Mengikut riwayat, dia tak masuk Islam lagi. Dia sangat kasih pada Nabi SAW. Pak saudara Nabi yang jaga Nabi setelah Abu Talib meninggal dunia. Di mana kasih dengan Nabi masih ada dalam diri dia. Dia mengintip gerak-geri musuh ini dan dia menghantar utusan memberitahu. Utusan tersebut bekerja ke Madinah yang jaraknya 500 km dengan menunggang kuda selama 3 hari. Jarak Madinah dengan Mekah 300 km. Di mana utusan ni menunggang kuda 3 hari baru sampai. Kuda kenderaan yang paling laju di masa itu. Surat tersebut disampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Quba. Surat itu sampai ke Nabi ketika Nabi sedang berada di Masjid Quba. Quba ni ialah kampung di pinggir Madinah. Dan dibaca oleh Ubay bin Ka'ab. Nabi buta huruf, tak tahu membaca.
Ubay bin Ka'ab membaca surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menerima berita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ianya dirahsiakan. Bila dapat berita tu, Rasulullah minta Ubay jangan beritahu kepada dia. Hanya beberapa seorang saja yang tahu. Ini kerahsiaan. Dirahsiakan, tak dihebohkan pada orang ramai. Dan baginda segera pulang ke Madinah bagi mengadakan perbincangan dengan pemimpin-pemimpin Muhajirin dan Ansar. Balik ke Madinah, dipanggil pemimpin-pemimpin Muhajirin dan Ansar, sahabat-sahabat yang asal Mekah dan sahabat-sahabat yang asal Madinah, iaitulah pemimpin-pemimpin sahabat. Bukan semua orang, pemimpin-pemimpin saja. Kota Madinah diletak dalam keadaan berjaga-jaga. Tak diberitahu kepada orang ramai. Diberitahu mesti berjaga-jaga. Madinah dalam keadaan berjaga-jaga. Setiap orang membawa senjata. Sehingga senjata dia bawa ke masjid ketika sembahyang, ketika nak sembahyang. Semua orang diminta bawa senjata. Sehingga ke masjid sembahyang jemaah pun bawa senjata. Bawa senjata ke masjid. Letak di hadapan senjata bila sembahyang. Jadikan satrah. Sembahyang pun dalam keadaan bersenjata. Sehingga senjata dibawa ke masjid ketika hendak sembahyang. 3 orang Ansar ditugaskan untuk menjaga dan mengawal keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menugaskan 3 orang sahabat kalangan Ansar untuk menjadi pengawal peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kena ada pengawal. Mereka lantik pengawal. Walaupun Allah Taala Maha berkuasa, tetapi kita sebagai hamba-hamba Allah mesti melakukan ikhtiar. Lalu mereka pilih 3 orang sahabat untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, bukan Asy bin Hudair, Usaid bin Hudair, dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum. Ini 3 orang sahabat kalangan Ansar. Ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga tidur bersama senjata di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ni tidur malam depan pintu bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujurat yang letak dekat masjid. Jaga di mana Nabi tidur, mereka tidur depan pintu jadi pengawal. Setiap lorong di Madinah juga dikawal. Ditugaskan lorong-lorong Madinah semua ada pengawal. Pasukan peronda dan peninjau juga ditugaskan mengawal jalan yang mungkin digunakan oleh musuh bagi menghadapi kemungkinan serangan mengejut dibuat. Ditugaskan bala tentera peninjau untuk menunggang kuda dan unta di luar Madinah, mengelilingi, mengawasi kawasan Madinah, takut musuh datang bila-bila. Dan tiap-tiap lorong ada pasukan peronda yang meronda lorong-lorong itu. Ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mentadbir negara dan mentadbir pasukan tentera. Tentera musyrikin menghampiri Madinah. Tentera musyrikin terus bergerak menuju ke arah Madinah. Apabila sampai di Abwa, tempat bersemadinya jasad bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentera itu sampai di Abwa dekat Madinah. Abwa ni ialah kampung di mana dikebumikan Aminah, ibu Nabi SAW, yang mati ketika Nabi masih kanak-kanak lagi. Dikebumikan di situ. Hindun binti Utbah, isteri pada Abu Sufyan, mencadangkan supaya dibongkar kubur tersebut. Tetapi tidak dipersetujui oleh pemimpin-pemimpin Quraisy kerana bimbang berlakunya sesuatu yang buruk. Hindun bin Utbah ini pemimpin perempuan dia.
Pemimpin wanita dia. Yang ganas. Masa itu dia kafir. Akhir dia masuk Islam. Kita baca kisahnya. Isteri Abu Sufyan. Ayah dia, abang dia mati dalam perang Badar. Sudah tentulah geramnya lebih pada orang lain. Dia cadang supaya gali kubur ibu Nabi. Bongkar. Tapi pemimpin kafir takut. Takut berlaku suatu perkara yang tidak diingini. Mereka meneruskan perjalanan sampai ke lembah Aqiq. Wadi Aqiq. Mereka terus berjalan sampai ke lembah Aqiq. Aqiq ialah satu lembah sempadan Madinah. Belum masuk Madinah, ada jambatan, itu lembah. Lembah ni, lembah yang bersejarah. Di mana banyak orang tak tahu lembah ini. Masa saya belajar dulu, saya pernah pusing di Madinah. Dan sampai di lembah ni, ada masjid yang ditinggalkan. Tak ada orang berdui je. Penuh taik kambing dalam masjid itu. Masjid dibina oleh Turki. Dan saya tengok ada hadis tulis di masjid itu. Ada seorang datang kepada Nabi, mungkin malaikat. Salli fi hadzal wadi al-mubarak, wadi al-aqiq. Semayang di lembah yang berkah ini, lembah Aqiq. Ada hadis di situ. Dan saya baca ada dalam kitab hadis. Tapi orang tak tahu dah, hilang. Tak tahu ni. Di mana Allah Ta'ala suruh Nabi semayang di lembah Aqiq. Satu lembah yang di pinggir Madinah. Orang tak tahu, lupa dalam lembah ni. Akhirnya berhenti di Bukit Uhud. Akhirnya bala tentera musyrikin berhenti di Bukit Uhud. Yang terletak di sempadan Madinah. Tentera musyrikin tiba di Bukit Uhud pada hari Jumaat 6 Syawal tahun ketiga Hijrah. Ketibaan mereka pada 6 bulan Syawal tahun ketiga Hijrah, lepas bulan puasa. Rasulullah SAW bermesyuarat. Rasulullah SAW mendapat maklumat tentang setiap pergerakan tentera musuh. Sehinggalah kepada perkembangan yang terakhir. Mesyuarat majlis tertinggi tentera Islam sentiasa dibuat bagi menyusun strategi dan langkah yang paling bijak dalam menghadapi serangan musuh. Nabi mengadakan mesyuarat dengan sahabat-sahabatnya, khususnya 10 orang sahabat yang terkenal. Termasuklah juga sahabat-sahabat kalangan Ansar, pemimpin Ansar. Mesyuarat bagaimana merancang untuk menghadapi musuh ini. Dalam mesyuarat tersebut, Rasulullah SAW telah berkata, bersabda, demi Allah, aku telah bermimpi dengan sesuatu yang baik. Aku bermimpi lembu disembelih, mata pedangku berlubang, dan aku memasukkan tangan ke dalam baju rantai yang kukuh. Aku mimpi semalam, kata Nabi. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu daripada Allah, walaupun bukan ayat Quran. Aku mimpi semalam, kata Nabi. Aku mimpi lembu dia sembelih, pedang aku berlubang, sumbing pedang berlubang pedang aku. Aku memasukkan tangan ke dalam baju rantai yang kukuh. Aku masuk tangan aku dalam baju rantai, kata Nabi. Seterusnya baginda menafsirkan sebagai berikut. Nabi mentakbirkan mimpi itu. Nabi Yusuf boleh takbir mimpi, Nabi kita boleh takbir mimpi. Lembu yang disembelih menunjukkan beberapa orang sahabat yang akan gugur syahid, kata Nabi. Lembu sembelih ni menunjukkan beberapa orang sahabat aku akan mati syahid. Sedih. Allah Ta'ala beri isyarat akan ada kalangan sahabat-sahabat aku yang mati syahid. Pedang yang berlubang menunjukkan ahli keluarganya akan terbunuh syahid. Pedang aku yang berlubang ini menandakan ada kalangan keluarga aku sendiri yang akan mati syahid, kata Nabi. Kita akan baca Sayyidina Hamzah mati syahid.
baju rantai yang kukuh menunjukkan bahawa negeri Madinah akan terus dapat dipertahankan. Baju rantai yang kukuh yang menandakan kita tidak akan dikalahkan oleh musuh. Madinah dipertahankan. Setuanya baginda berpendapat mereka bertahan di Madinah sahaja. Apabila musuh menyerang, mereka menentang di lorong-lorong Madinah dan kaum muslimat boleh melantau dari rumah masing-masing. Ini cadangan Nabi. Cadangan Nabi ialah berperang di bandar. Sekarang ada taktik perang bandar dia panggil. Perang di celah-celah rumah. Bila musuh lebih ramai. Bila musuh ramai, biarkan musuh masuk. Kita berperang di rumah-rumah kita. Rumah jadi benteng. Di mana bala tentera kita berlawan di lorong-lorong rumah. Dan muslimat boleh melibatkan diri dengan perang. Melontar, memanah melalui jendela rumah masing-masing. Kata Nabi, cadangan Nabi. Pendapat baginda telah disokong oleh pemimpin munafik Abdullah bin Ubay. Pendapat ini disokong oleh Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik. Munafik ini ialah musuh dalam selimut. Musuh dalam orang Islam sendiri. Yang pura-pura Islam, tapi hatinya kafir. Dia menghadiri mesyuarat tersebut di atas sifatnya sebagai salah seorang pemimpin Khazraj. Dia dijemput sama hadir kerana dia pemimpin Khazraj, pemimpin Madinah. Yang nak diserang ni Madinah, dia pemimpin. Dibenarkan dia hadir. Sokongan yang diberikannya bukanlah jujur. Dia tidak jujur dalam menyokong ini. Dan strategi yang baik untuk menentang musuh. Tetapi sebagai langkah yang baik baginya untuk melarikan diri tanpa disedari oleh sesiapa. Senang dia nak nusuk. Senang dia nak lari. Ini halah dia. Bukan jujur dalam dia menyokong ini. Adapun sebahagian besar para sahabat radhiyallahu anhum, khususnya mereka yang merasa rugi tidak menyertai peperangan Badar, mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bertemu musuh di tengah medan di mana sahaja mereka berada. Sebahagian besar sahabat, khususnya yang muda-muda yang tidak ada dalam perang Badar, merasa mereka rugi kerana tak ada dalam perang Badar. Mereka nak ganti kerana tak ada perang Badar ini. Mereka mencadangkan supaya keluar berperang di Madinah. Kita pergi dekat musuh, berperang dengan mereka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami sungguh bercita-cita untuk bertemu dengan hari seperti ini, kata mereka. Memang kami tunggu-tunggu berlakunya macam ni. Sekarang dah tiba masa berlaku musuh mari. Kami berdoa kepada Allah supaya menunaikannya. Kami berdoa biar berlaku pula kami nak perang. Kata yang muda-muda yang tak sempat dalam perang Badar itu. Sekarang telah tiba masanya. Perjalanannya dekat saja. Keluar saja berdepan dengan musuh supaya mereka tahu bahawa kami bukannya pengecut. Kata mereka ni. Kita keluar dekat musuh supaya musuh kenal siapa kita. Kita bukan orang yang pengecut. Kita orang yang gagah berani, yang boleh lawan mereka. Sahabat yang paling bersemangat dengan pendapat ini ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membuktikan kepahlawannya dalam peperangan Badar. Yang paling bersemangat bersetuju lawan di luar Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia menegaskan kepada Rasulullah SAW, dia tegas pada Nabi, demi Tuhan yang menurunkan kitab kepadamu, aku tidak akan menjamah makanan sehingga aku dapat menentang mereka dengan pedangku ini di luar Madinah. Hamzah bertegas, bajang bersumpah, aku tak mau makan, kata Hamzah, kecuali keluar di Madinah melawan musuh ini, kata Hamzah. Akhirnya Rasulullah SAW
menarik balik pendapatnya dengan menerima pendapat majoriti, iaitu keluar dari Madinah menghadapi musuh. Akhirnya majoriti pendapat keluar ke Madinah melawan musuh di luar Madinah. Ini pendapat yang akhir. Nabi buat keputusan ikut pendapat orang ramai. Nabi tarik cadangan dia sendiri, menyebabkan Abdullah bin Ubay sangat marah. Padahal Nabi dah cadang. Kita akan baca kisahnya lepas ini. Wallahu a'lam.